Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya kasihi sahabat-sahabat yang setia mengikuti rancangan ataupun siaran secara langsung bersama dengan saya pada tengah hari ini, yang mana seperti sebelum ini saya ingin mengajak semua untuk terus subscribe kepada YouTube channel saya, baru kita nak bina. Jadi selepas setiap kali rancangan live ini, kita akan letak video-video tersebut dekat YouTube, dan pada masa yang sama akan ada video-video lain yang lebih menjurus kepada isu-isu rakyat dan juga isu-isu semasa. Jadi untuk hari ini saya memang ingin mengupas berkenaan dengan kes Musa Aman, yang mana semua pertuduhan terhadap beliau, 46 pertuduhan itu ditarik balik dan Musa Aman dilepaskan ataupun dibebaskan begitu sahaja. Jadi sebelum saya nak mulakan ataupun nak berkongsi berkenaan kes tersebut, saya nak letakkan beberapa konteks untuk kita faham. Sebab walau apa sekalipun, kita perlu ada matlamat. Tak kisahlah dalam kehidupan ke, malah saya nak bersiaran live ini pun perlu ada matlamat, ya. Jadi saya nak letakkan konteks bila kita sering ulang dan ulang berkenaan dengan integriti dan accountability ini. Sebab satu perkara yang kalau kawan-kawan yang mengikuti siaran saya ini, kalau perasan ataupun kalau perhatikan, saya sebenarnya memang jarang nak sentuh soal politik secara berterusan, dan juga saya juga jarang sebenarnya nak membandingkan antara pencapaian Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perikatan Nasional, ataupun nak cerita zaman Barisan Nasional dan sebagainya. Sebab pertama sekali lah, kalau mereka yang sering nak membandingkan cerita 22 bulan dan sebagainya, yang saya nak sentuh kat sini pertama dalam soal Kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri pun, sebenarnya apa yang ada dalam Perikatan Nasional pada hari ini pun sebenarnya pernah berada dalam kerajaan PH. Jadi yang itu sebenarnya menyebabkan perbezaan itu susah saya nak gariskan, sebab orang macam Azmin Ali, Zuraida, Saifuddin Abdullah, malah Muhyiddin Yassin sekalipun sebelum ini berada dalam kerajaan Pakatan Harapan. Jadi nak membandingkan antara PH dan PN sebelum ini, memang garisan itu terlalu sama-sama. Jadi sebab dulu pun, maksudnya dalam PH ni pun itulah tempat asal usulnya pengkhianat, cerita Sikitol dan sebagainya. Jadi sebab itu saya nak agungkan cerita yang lama pun, tempoh tu singkat, malah apa yang berlaku garis antara pasukan itu memang agak kabur. Cuma bagusnya orang-orang macam Azmin, Zuraida, Saifuddin Abdullah semua ini dah jadi orang kuat Perikatan Nasional. Yang ini yang orang PAS dengan UMNO kena faham, kerajaan yang sekarang ini, mereka sebenarnya mengangkat orang-orang yang kita memang tak berapa selesa sebelum ini, daripada dulu lagi. Baik, yang kedua yang kita kena fahami pun, kita kena ambil pedoman atau rujukan. Yang mana baik tu kita ikuti, yang mana buruk tu memang kita ambil sebagai peringatan lah. Dan yang kedua, yang sebab isu yang saya nak sentuh ini sebenarnya merentasi pendirian politik ataupun politik kepartian. Sebab dalam kehidupan kita ni pun, kita kena ada sifat kesederhanaan, ataupun kalau dalam Islam, sifat tawaduk. Sebab dalam politik ini, kalau kita hanyut dengan ketaksuban terhadap parti ataupun pemimpin individu maupun kedudukan dan pangkat, memang kita akan hanyut. Sebab itu untuk mula pada hari ini, yang kita kena pegang kesetiaan itu biar berdasarkan prinsip. Bukannya kita setia sebab individu ataupun sebab orang tersebut dan sebagainya. Sebab kita kena beringat,
dalam kehidupan ni kita kena ada nilai-nilai murni dan juga ada sifat keimanan tu. Sebab perjuangan itu adalah soal mengangkat kebaikan dan juga menolak kemungkaran. Jadi dalam isu rasuah yang saya nak sentuh hari ini, dia tak kira kita kerajaan ke, pembangkang ke, ada kuasa tak ada kuasa, malah hatta rakyat biasa pun kita kena ada prinsip, iaitu kita kena tolak rasuah dan menentang kezaliman. Hatta kalau you berniaga dan ada orang minta suapan semua ni, kita kena lawan sebab isu ini adalah isu dalam masyarakat. Rasuah ini adalah penyakit dalam masyarakat. Jadi, cuma bila kita bawa isu yang berkaitan soal-soal rakyat ini, sebenarnya satu perkara yang kena faham juga, kita tak boleh mengharapkan kebaikan yang dibuat ni ada balasannya. Kadang-kadang balasan itu memang tak nampak. Sebab ataupun kalau kita mengharap dan kita juga kurang ikhlas lah dalam perbuatan tersebut. Sebab itu kalau kita tengok, bagi saya lah dalam isu rasuah, sebab saya nak cerita sejarah yang kes rasuah antara yang paling lama lah, mengalahkan cerita lembu. Kalau dulu kita tahu NFC, National Feedlot Corporation tu hangat diperkatakan, malah keluarga menteri juga, menteri berkenaan ketika itu dibawa masuk ke mahkamah dan sebagainya. Tetapi yang isu ini pun lebih lama. Sebab itu bagi saya, tinggi seseorang itu, maksudnya darjat seseorang itu tinggi apabila dia sebenarnya tak kisah soal kuasa maupun wang ringgit. Yang paling penting itu adalah kita bersifat ada nilai-nilai murni, nak pupuk semangat integriti dan accountability. Jadi sebab itu kalau orang duduk kaitkan dengan kerajaan PH dan sebagainya, saya pun agak kelakar jugalah bila diserang as if bila saya bangkitkan soal accountability dan soal rasuah ini semua nak salahkan politik kepartian ini. Jadi berbalik kepada soal integriti dan ketulusan ni, untuk kepada pendengar pengikut, hari ini alhamdulillah tak ramai yang bagi serangan peribadi ataupun komen-komen yang berbaur sentimen. Ada juga yang sebut kencing dan sebagainya itu. Yang ini kita kena pastikan bahawa sebenarnya, sebab saya sebut jangan taksub dan sebagainya, sebab untuk kami, untuk mereka yang berjuang, yang pengikut semua ni, kalau kita bina pengikut itu berdasarkan rasional, berdasarkan hujah, berdasarkan pegangan prinsip, sebenarnya kami semua ni tak bermusuh dengan anggota UMNO dan PAS kat bawah ini. Sebab apa yang sebenarnya menjadi musuh kami, kita pun nak kira musuh dengan mana-mana individu, tidak. Tetapi kita memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Itu kena jelas. Jadi, berbalik kepada cerita ataupun topik utama hari ini, soal berkaitan dengan kes Musa Aman. Saya rasa ramai sebenarnya terkejut dan malah bukan hanya sekadar mereka yang bersama dengan Pakatan Harapan, tapi rakyat biasa, mereka sebenarnya rasa duka cita apabila kes yang melibatkan Musa Aman ni ada 46 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram ini dilepaskan begitu saja. Jadi bila kita dengar pun marahlah dengan sistem kehakiman dan sebagainya. Tapi bila diteliti lagi mendalam, sebenarnya itu adalah atas permintaan Timbalan Pendakwa Raya yang membawa kes ini. Dia beritahu Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan yang memohon untuk gugurkan semua pertuduhan. Maksudnya kalaulah kes kamu itu tidak strong, kalau kamu rasa kes itu longgar dan sebagainya, biarlah mahkamah putuskan. Yang kamu pula pandai-pandai putuskan bahawa kes ini tak ada asas dan sebagainya, kita yang tarik. Maksudnya kes ini pihak kerajaan tarik balik pertuduhan 46. Maksudnya tak ada satu pun yang tinggal, dia tarik balik semua. Yang mana kalau kita lihat dari segi latar belakang kes ini, yang diberitahulah laporan semalam, dia kata sebab ketika itu Musa Aman merupakan Ketua Menteri Sabah dan juga merupakan pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah.
yang mana dikatakan ini melibatkan 8 konsesi balak ataupun pemilik konsesi balak yang berjumlah 50 juta US dollar. Ini latar belakang yang disebut dalam mahkamah. Dan dari segi kertas pertuduhan itu, maksudnya ada 30 pertuduhan berkaitan dengan rasuah kerajaan negeri Sabah, manakala lagi satu sebagai ejen kerajaan negeri dan 16 lagi berkaitan dengan pengubahan wang haram. Cuma bagi mereka untuk memahami latar belakang kes ini, sebab mungkin ada yang baru aktif berpolitik, mungkin yang baru rajin komen di Facebook, di page saya dan sebagainya. Cerita ini pun sebenarnya dah bermula agak lama. Latar belakangnya, kalau mereka yang dah ikuti isu kes rasuah ataupun penyelewengan ini, yang dikatakan sebenarnya berpunca bila ada seorang tokeh balak, ataupun ialah ada orang kata rana, ada orang kata dia tokeh balak, dia kantoi dalam isu bawa wang tunai. Itu tahun 2008 lagi. Kemudian tak semena-mena tahun 2012, yang ini ketika itu YB Rafizi pun belum jadi ahli parlimen, saudara Rafizi, yang kita telah diwawarkan bahawa kes ini telah dibersihkan lah, di dalam parlimen dikatakan tidak ada kes dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku dalam isu kita menegakkan kes sedemikian, dianya melibatkan pergerakan wang daripada beberapa negara. Saya pun fakta ini boleh korek balik. Ada akaun ataupun yang dikatakan dekat Switzerland, ada yang berkaitan dengan pergerakan di Hong Kong. Jadi sebab itu dianya melibatkan beberapa jurisdiction yang berbeza. Malah ketika itu zaman Kerajaan Barisan Nasional, memang dalam kes sebegini memang agak sukar untuk kita bawa ke peringkat SPRM ketika itulah. Jadi apa yang berlaku tahun 2012 apabila Kerajaan Barisan Nasional dah bersihkan kes ini, maka saudara Rafizi dan juga delegasi yang ini bagi saya merupakan satu pengalaman jugalah yang saya lihat sebenarnya bila kita nak bawa melawan kes-kes penyelewengan dan rasuah ini, memang kita sebenarnya kena ada kesungguhan lah. Jadi yang ini sebenarnya antara beberapa orang delegasi yang saya ingat, yang situ ada saudara Rafizi, YB William, ahli parlimen Selayang, kemudian ada YB He dan YB Chang Likang. Chang Likang ni dulu adun di negeri Perak, cuma sekarang ini beliau merupakan ahli parlimen Tanjung Malim. Selain itu, saya rasa pada delegasi kali kedua ke Hong Kong itu, turut hadir bersama adalah YB Daryl. Ketika itu pun belum YB lagi, yang juga merupakan sekarang ni orang warisan lah. Jadi apa yang berlaku dalam kes ini, benda itu dindong-dindong sampai kita dah tak ada jalan di Malaysia, maka dokumen-dokumen itu diserahkan di peringkat ICAC. Walau bagaimanapun dalam siasatan ini, bila kita nak memulakan mana-mana siasatan di Malaysia itu, memang sepatutnya daripada peringkat SPRM lah ketika itu. Jadi memang perkara ini di luar batasan sebagai seorang rakyat. Waktu itu Rafizi adalah seorang rakyat biasa, dia bukannya ahli parlimen. Tetapi kesungguhan kita nak bawa, nak dedahkan kes-kes sedemikian, sebab kita percaya bahawa kalau kes rasuah ini kita tak atasi, tak angkat, ini bukan tujuan politik dan sebagainya, ini sebenarnya duit ini, kalau kita lihat, kalau kita rujuk balik kenyataan daripada peguam Musa Ahmad, semalam peguam itu pun sebut, sebenarnya mereka tak pernah menafikan wang itu sebenarnya wujud. Yang dikatakan sebanyak 40 juta ringgit ini, mereka tak boleh nafikan. Maksudnya wang itu memang ada. Cuma dia bermain soal teknikal lah. Maksudnya
kalau dikatakan seolah-olah ayatnya ini semua dalam soal sumbangan politik dan sebagainya. Tapi yang perkara pokok yang mereka tak boleh nafikan, wang tersebut yang dikatakan berjumlah 40 juta ringgit ni memang ada. Bukannya ada-adakan, tapi duit itu memang berlaku. Memang itulah punca ataupun pertikaian dalam kes yang melibatkan Musa Aman ini. Yang menjadi persoalan kita, bayangkanlah itu tahun 2012 punya kes, 2008, 2012. 40 juta ringgit ini, soalan yang paling mudah, sumber duit ini daripada mana? Yang ini sampai sekarang yang diulang dan diminta bincangkan, kita masih tak tahu hujung pangkalnya. Duit ini datang daripada mana? Duit itu dia tak tolak kewujudan duit tersebut. Jadi sumber duit itu datang daripada mana? Jadi kita nak tahu, kalau betul lah dia kata bagi sumbangan lah apa, dia guna term lah. Kalau rakyat biasa, kalau cerita yang saya tengok komen-komen tu, susah juga sambil live ni saya tengok 2-3 perkara. Yang kata komen curi petai kena tangkap masuk penjara. Jadi isunya sekarang ini, kita tahu kalau orang lain dia kata curi dan sebagainya, cerita ini bila melalui beberapa channel kata sumbangan. Jadi siapa sebenarnya yang memberi sumbangan tersebut? Kita nak tahu dia siapa dan dia dapat duit tu daripada mana. Dan bila kes ini dibuang begitu saja, kita tak tahu sampai ke penghujung duit ini sebenarnya masuk kepada akaun siapa. Yang dikatakan ini adalah untuk duit UMNO Sabah dan sebagainya. Masalahnya mereka tak boleh buktikan ni duit ni masuk dalam akaun UMNO ke tidak. Sebab kalau masuk sebagai contoh dalam kes yang semalam juga yang dibebaskan berkaitan dengan UMNO Johor Bahru, saya pun tak nak komen panjang. Tapi lah pertuduhan yang dibuat sebelum ini adalah berkaitan, ada kata duit yang dimasukkan daripada sumber 1MDB. Sebab asaslah kalau tiba-tiba akaun politik bahagian boleh dapat 1 juta ringgit, memang kita nak tahu siapa yang bagi kan. Cuma semalam kes itu pun untuk tuntutan itu ditolak atas faktor teknikal. Saya kata nama bank salah dan sebagainya. Saya harap pihak SPRM lebih cermat. Cuma dalam isu duit yang berkaitan dengan kes Musa Aman ni, 40 juta ringgit ni, sampai sekarang kita tak tahu mana pergi duit ni, macam mana duit ni dibelanjakan. Jadi kalau dikatakan kesudahannya sekarang, yang dikatakan semalam kesudahannya kalau ikut pandangan peguam, maksudnya Musa Aman ini tidak boleh lagi didakwa atas kesalahan yang sama. Bagi dia selesai. Tapi isu untuk rakyat di Sabah yang kita risaukan, dia ada kaitan yang dikatakan kaitan antara konsesi balak dan sebagainya. Dan akhirnya bila isu ini berlaku, duit itu kita hilang khazanah negeri, tapi duit itu lepas kat siapa? Cuma yalah, kalau ikut undang-undang katanya memang Musa Aman kira bebas lah, tak boleh nak didakwa atas kes yang sama. Cuma isunya duit itu macam mana dibelanjakan? Siapa sebenarnya yang dapat manfaat?